أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah memberikan kita kesempatan dan memberikan kita peluang serta dipermudahkan urusan untuk kembali bertemu pada pagi ini untuk kita menyambung kuliah kita yang terkait tentang Tauhid, iaitu dengan mengambil faedah daripada buku pintar Ilmu Tauhid yang merupakan kompilasi fatwa dan risalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah yang disusun oleh Abu Fadli Rabbani Hafizahullah Ta'ala. Yang kitab ini diterbitkan oleh Media Tarbiyah, cetakan 1440 Hijrah. Kitab yang secara sepenuh dan seluruhnya membicarakan tentang perkara pokok dalam agama ini, iaitu terkait tentang Tauhid. Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan di awal mukadimah kuliah sebelum ini, iaitu betapa ilmu Tauhid merupakan ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling terhormat kedudukannya, dan ilmu yang paling wajib untuk diraih dan dipelajari serta dikuasai. Kerana ilmu Tauhid adalah ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, yang membicarakan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya serta tentang hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala atas para hamba-Nya yang wajib mereka laksanakan. Jadi ilmu Tauhid adalah kunci kepada jalan menuju Allah Tabaraka Ta'ala, dan dia merupakan dasar atas seluruh syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dan ia merupakan misi utama seluruh para rasul-rasul alaihissalatu wassalam diutuskan di atas muka bumi ini, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah, contohnya dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutuskan seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan aku, maka sembahlah aku. Jadi setiap muslim menjadi kewajipan bagi mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Dan untuk itu seorang muslim wajib mengetahui pengertian tauhid, makna syahadah, rukun syahadah, syarat-syarat. Dengan itu ia akan memahami tauhid. Dan buku ini akan menjelaskan secara komprehensif pokok yang terkait tentang tauhid dan perkara-perkara yang berkait erat dengannya. InsyaAllah pada pagi ini kita akan memasuki bab yang kedua, setelah kita mengambil faedah daripada bab pertama tentang pengertian ilmu tauhid. Dari sisi definisinya, pembahagian ilmu tauhid,
pengertian ilmu dan pengetahuan, dan didatangkan pendapat para ulama terdahulu tentang apakah yang dimaksudkan tentang tauhid. Dan sekarang kita akan masuk bab kedua, iaitu lebih fokus dan terperinci kepada pemahaman terkait tentang definisi jenis-jenis ataupun pembahagian tauhid yang telah diterangkan pada bab yang pertama, iaitu yang melibatkan tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Dan kita telah sebutkan pembahagian tauhid ini adalah sesuatu yang syar'i, ada sumbernya, tak lain dan tak bukan diambil langsung menerusi pemerhatian, penelitian, iaitu tajribah, iaitu penelitian, kajian, lalu keluarlah kesimpulan penting untuk membuat satu kesimpulan dan pernyataan bahawa seluruh ayat-ayat Al-Quranul Karim yang membicarakan tentang tauhid daripada awal surah sampai ke akhir surah tak akan lari daripada 3 jenis penekanan tauhid ini. Yang pertama, ayat-ayat yang menjelaskan iaitu tentang tauhid ar-rububiyah, iaitu tentang hal yang terkait perbuatan Allah Ta'ala dalam menciptakan dan seterusnya, iaitu mentauhidkan Allah dari sisi perbuatan Allah. Apa segala yang dibuat oleh Allah Ta'ala, maka itu dinamakan tauhid ar-rububiyah. Yang keduanya, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tauhid al-uluhiyah, iaitu perintah daripada Allah Ta'ala agar mengesakannya dalam beribadah, iaitu seorang hamba mengesakan perbuatannya, seluruh perbuatannya dalam rangka beribadah kepada Allah, maka wajib dia tujukan lillahi ta'ala dengan mengikut aturan yang telah ditetapkan oleh Nabi yang diutuskan di tengah mereka. Dan yang ketiganya adalah mengesakan Allah dari sisi iaitu tauhid al-asma was sifat, kerana Al-Quran telah memperkenalkan kepada kita siapakah Allah Ta'ala itu, dan kita dapat mengenali Allah Ta'ala itu menerusi nama dan sifat-sifatnya. Jadi inilah 3 perkara yang akan kita temui dalam seluruh ayat-ayat Al-Quran daripada awal sampai akhir. Semisal contoh, kita mulai Al-Quran dengan isti'azah, memohon perlindungan daripada segala kejahatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku memohon perlindungan, pertolongan, isti'azah dengan Allah daripada segala kejahatan syaitan yang direjam. Jadi minta. Di sini ada nama Allah, ada juga iaitu dalam bab ibadah dan juga bab uluhiyah. 3 sekali. Iaitu kita menyebut nama Allah. A'udzubillah. Allah itulah nama yang agung. Pemilik zat yang bernama Allah Ta'ala. Itulah Rabb kita. Minta perlindungan adalah ibadah daripada hamba. Minta hanya pada Allah. Itu. Jadi Allah Ta'ala saja yang tempat kita memohon pertolongan. Dan begitulah seterusnya nanti akan datang penjelasannya secara terperinci. Baik, sekarang bab yang kedua pada muka surat 25 di bawah tajuk memahami tauhid rububiyah. Berkata penyusun kitab ini, hafizahullah ta'ala, sesungguhnya tauhid rububiyah adalah perbahasan penting dari perbahasan-perbahasan akidah, kerana hal ini berkaitan dengan pokok paling dasar dan kewajipan paling utama, iaitu beriman kepada Allah Azza wa Jal. Perkara yang dicakup oleh iman kepada Allah adalah iman terhadap rububiyah, terhadap rububiyahnya, serta mengesakan Allah dalam penciptaan, rezeki dan pengaturan alam semesta. Jadi ini awal mukadimah sebelum memasuki perincian perbahasan sub tajuk yang akan dimulai dengan iaitu pengertian kata Rabb. Jadi tauhid rububiyah adalah perbahasan penting, perbahasan pokok. Dia adalah awal wajib untuk menjelaskan tentang mengesakan Allah dari sisi ar-rububiyah. Jadi apa makna tauhid ar-rububiyah ini? Jadi pengarang atau penyusun kitab ini memulai daripada bahagian A, iaitu pengertian kata Rabb. Apa makna ar-Rabb itu? Lafaz Rabb dalam bahasa Arab memiliki banyak maksud, banyak arti. Ini tergantung pada konteks nanti ayat yang akan digunakan. Al-Imam Ibn Manzur rahimahullah, iaitu pemilik Lisanul Arab, kamus yang komprehensif, ensiklopedi,
Ia mengatakan kata Ar-Rabb di dalam bahasa Arab secara mutlak berarti Al-Malik, iaitu penguasa. Ya, Al-Malik penguasa, pemilik. As-Sayyid, iaitu tuan. Al-Mudabbir, pengatur. Ya. Al-Murabbi, pembina, pendidik. Al-Qayyim, pengurus. Dan Al-Mun'im, iaitu yang memberi nikmat. Jadi kata Ar-Rabb ini, kalau ditelusuri di dalam Al-Quran, tak terhitung banyaknya. Kita akan temui banyak perkataan ya Ar-Rabb. Contoh, Bismillah lagi kita dah jumpa. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Mulai daripada Alhamdulillahi Rabbil Ar-Rabb. Sehingga berkata salah seorang ulama kontemporari di zaman kita dalam kitabnya Fiqh Al-Asma' was Sifat, iaitu Syekh Profesor Doktor ya, Abdul Razak Muhsin Al-Abad ya, rahimahullah. Beliau menyebutkan ketika mana membincangkan tentang nama Allah Ar-Rabb, yakni yang Maha Mencipta, Maha Mengatur, Maha Menguasai, ya, di dalam Al-Quran disebut lebih daripada 500 kali dalam pelbagai konteks yang berbeza tentang Ar-Rabb. Banyak sekali kita akan temui. Baik. Beliau melanjutkan ya, iaitu Ibnu Manzur rahimahullah, jika tidak disandarkan dengan nama apapun, maka secara mutlak hanya diperuntukkan bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau Ar-Rabb yang tidak disandarkan, tidak diidofahkan pada selainnya, maka itu adalah mutlak ditujukan kepada Allah. Dan boleh juga untuk selain Allah apabila disandarkan pada sesuatu. Bila disandarkan pada sesuatu, boleh kepada Allah dan boleh juga kepada selain daripada Allah. Itu bergantung pada konteks ayat. Seperti ucapan Rabbu kaza. Ya. Beliau melanjutkan rahimahullah, sebahagian syair Arab memakai kata Rabb untuk selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu tidaklah banyak. Adapun selain daripada syair tidak pernah didapati pemakaian kata Rabb untuk selain Allah. Ini ya lisan orang Arab di dalam ucapan keseharian mereka, ya, dalam penulisan mereka, dalam kitab-kitab mereka, ataupun ya apa yang mereka pergunakan keseharian. Beliau juga rahimahullah berkata, jika dikatakan Rabbu kulli syai', maknanya adalah yang menguasainya dan paling berhak atasnya. Itu Rabb tu pemilik kan, pemilik atas segala sesuatu. Ada yang berkata bahawa artinya adalah yang memilikinya. Jika dikatakan fulanun Rabbu hadza syai', maknanya pemilikan benda itu ada padanya, milik dia punya. Tu. Jadi maknanya terangkan di sini Rabb itu dari satu sisi maknanya adalah pemilik dan pemunya. Ya, setiap yang memiliki sesuatu maka ia disebut Rabb. Ya, benda tersebut dia punya. Sehingga dapat dikatakan dia adalah Rabbnya tempat itu, atau si fulan adalah Rabbnya rumah itu. Rabbul bait ataupun Rabbul mal. Tu. Rabb di situ maksudnya apa? Pemilik, bukan Tuhan. Sebab tu teks dia ditulis R tu kecil. Kalau R besar, itu adalah menunjukkan kepada Allah Ta'ala. Macam kalau dalam bahasa Inggeris, ya, dia nak katakan Tuhan yang sebenar, dia akan tulis G besar, God. Kalau kecil, G kecil, God. Tuhan. Maknanya itu bukan Tuhan yang sebenar. Dan itu transliterasi itu digunakan secara standard dalam tulisan. Adapun apabila yang dimaksud adalah Rabb, yang termasuk salah satu nama dari sifat-sifat dari nama-nama Allah Azza wa Jal, maka maknanya adalah zat yang memiliki sifat penciptaan, hak untuk memerintah, dan yang memiliki. Apa dia ni? Bila disebut ya adalah Rabb, Ar-Rabb maknanya dia adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala mutlak. Tidak ada pada makhluk ciptaannya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Thumma istawa 'alal 'arsyi yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamar. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره
Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Sungguh, ya, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia istiwa di atas arash. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang yang tunduk pada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 54. Ayat ini totally sedang membicarakan tentang Ar-Rububiyah Allah Ta'ala, iaitu sedang membicarakan segala af'al Allah Ta'ala. Dari sisi yang pertama adalah Al-Khaliq, iaitu menciptakan. Apa yang Allah ciptakan di sini? Iaitu As-Sama', ya, dan Al-Ard, ya, langit dan bumi, ya. Apa lagi perbuatan Allah? Iaitu istiwa alal arsh. Allah istiwa di atas arash, ya. Ini perkara yang wajib diimani, ya. Setelah Allah menciptakan ciptaannya dalam 6 masa, kemudian Allah istiwa, ya. Istiwa itu maklum, kaifiahnya majhul, kata Imam Malik rahimahullah, ya. Wajib kita imani, jangan banyak tanya. Kerana kaedah ketika Allah menjelaskan tentang dirinya, ada 4 atau 3 prinsipal yang kena dipegang. 1, ya, Allah Ta'ala dia maha ghaib. Tak ada satu pun makhluk yang pernah melihatnya di dunia ini. Yang kedua, yang paling tahu tentang diri Allah Ta'ala adalah dirinya. Dan Allah sendiri memperkenalkan dirinya kepada kita, iaitu dalam Al-Quranul Karim. Dan manusia yang paling mengetahui tentang Allah Ta'ala iaitu Nabi SAW bagi umat Nabi SAW. Maka Nabi SAW juga menjelaskan tentang Rabbnya, iaitu Allah Ta'ala. Maka kewajipan kita adalah apa? At-taslim, ya, iman dan taslim. Itu kewajipan. Apa saja wahyu yang terkait tentang pelbagai perkara, khususnya perkara yang paling utama, ilmu yang paling mulia terkait tentang Allah Ta'ala, ya, wa alaina at-taslim. Ya, inilah di antara titik bengit, sengit berlakunya pelbagai fikrah yang menyimpang, ya, yang ada di antaranya sesat, keluar daripada aturan al-jamaah, ya, yang dibicarakan dalam tauhid al-asma' was sifat. Sebab itu wajib kita belajar akidah ini, tauhid ini, di atas jalannya manhaj Al-Quranul Karim, ya, dan sunnah Nabi SAW ala fahmis salafus soleh. Ya, kemudian di sini disebut lagi penciptaan matahari, bulan, bintang, dan Allah, ya, memberikan kesimpulan kepada kita semua, iaitu ala lahul khalq wal amr. Ingat, ya, ingatlah, remember this, ya, important reminder. Segala penciptaan dan urusan menjadi hak Allah Ta'ala. Makhluk tidak ikut campur tangan. Jadi ini membatalkan siapa ni? Adanya sekelompok yang sesat mengatakan alam ini ada campur tangan manusia. Kononnya Allah Ta'ala bagi kuasa dan hak kepada mereka untuk mengatur alam jagat raya ini kepada wali-wali yang dinamakan wali kutub, wali abjad, bagai-bagai lah, dan juga rijalul ghaib di pelbagai belahan dunia dan tempat. Sungguh ini adalah dakwaan yang sangat batil, sangat menyimpang, ya. Yang kita tahu berdasarkan, ya, Quran dan hadis, Allah hanya authorize para malaikat. Malaikat yang menjaga urusan di langit, malaikat yang menjaga urusan di bumi, dan malaikat yang menjaga urusan di antara langit dan bumi, dan terhadap seluruh ciptaan yang Allah telah ciptakan. Pegang erat-erat. Kalau keluar daripada aturan Quran dan hadis, maka akan membawa kepada penyimpangan, penyelewengan, kesesatan, bahkan boleh membawa kepada kekufuran. Waliyahzubillah. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Dia, yakni Allah, memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, serta menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Rabb kalian. Miliknya lah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru yang disembah selain Allah tidak punya apa-apa pun, ya, walaupun setipis kulit ari. Surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 13. Jadi ini ayat yang berbentuk
ya, berbentuk pemberitahuan dan berbentuk untuk kesedaran, mengetuk akal yang selama ini ya telah salah dalam berfikir, iaitu orang-orang kafir musyrikin itu yang dibacakan oleh Nabi SAW. Ayat ini, cuba kamu perhatikan alam ciptaan yang terbentang luas ini. Ya, Allah yang mengatur seluruhnya. Malam siang berjalan mengikut aturan, tak pernah gagal daripada dia diciptakan sampai sekarang. Berada di atas manzilah masing-masing. Malam tidak pernah mendahului siang, siang tidak juga mendahului malam, ikut aturan. Begitu juga bulan, matahari, bintang dan segala orbit, segala planet-planet, ya, di gugusan, ya, Bima Sakti dan sebagainya yang tak terhitung banyaknya, semua berada di posisi masing-masing. Ya, itu semuanya adalah merupakan kerajaan Allah Ta'ala, iaitu ciptaannya. Lalu Allah ingatkan mereka apabila dia adalah Allah Ar-Rabb, dia adalah Al-Khaliq, dia adalah Al-Malik, dia adalah Al-Mudabbir. Kenapa kamu berpaling daripada menjadikan Allah Ta'ala itu sebagai Rabb yang diibadahi? Ya, sedangkan ya, sekutu-sekutu yang kamu ambil selain daripada Allah itu adalah makhluk. Bahkan makhluk itu lebih rendah daripada kamu. Berhala kamu buat sendiri, kamu cipta sendiri. Ya, tapi kamu tidak boleh memberikannya nyawa dan kehidupan. Ya, nanti akan datang penjelasan tentang manusia juga disebut sebagai pencipta. Tapi ini adalah pencipta yang memiliki had yang teramat terhad. Dan pencipta itu by definition berbeza dengan pencipta yang mutlak, iaitu Allah Ta'ala. Al-Imam Ibn Manzur rahimahullah lagi berkata, Rabb adalah Allah Azza wa Jal. Dialah Rabb segala sesuatu, iaitu yang menguasai segala sesuatu. Dialah yang memiliki sifat rububiyah atas segala makhluknya. Tidak ada sekutu baginya. Dialah Rabb atas segala pengurus, penguasa atas segala kerajaan beserta para raja. Jadi definisi Rabb, Tuhan yang sebenar adalah apa? Memiliki sifat yang pertama, diberikan contoh, iaitu dia menguasai ciptaannya. Ya, kalau ada sesiapa selain daripada Allah yang mengaku dia juga adalah Rabb, seperti Fir'aun itu yang mengaku ana rabbukumul a'la, yang direkod dalam Quran, adakah dia boleh mencipta? Dan katakan dia boleh mencipta, adakah dia menguasainya? Dia tak menguasainya. Contoh, dan menciptanya pun adalah nisbi. Ya, apa makna mencipta di sisi makhluk? Iaitu mengolah benda yang sudah sedia ada yang Allah ciptakan itu kepada dirubah dalam bentuk lain melalui proses tertentu, ya, ataupun melalui pelbagai cara. Contoh, iaitu katakan tanah liat. Tanah liat, ya, tanah. Maka dibongkar tanah itu, lalu diadun dengan air, dicampurkan dengan batu-batu kecil, kemudian diadun, kemudian dibentuk-bentuk, ya, kemudian dijadikan bentuk kubik. Lalu disusun-susun, jadilah piramid Fir'aun itu. Ya, Fir'aun memiliki piramid itu. Tetapi adakah dia boleh mengawal selianya supaya piramid itu kekal di atas muka bumi? Tak boleh. Boleh takkah dia menjaga supaya warna piramid itu daripada coklat yang amat jelas setelah dibakar keras, contoh, ya, ataupun daripada batu yang dia potong di gunung-gunung, boleh tak dia kekalkan warna itu daripada asal sampai sekarang? Tak mampu dia untuk melakukannya. Ya, boleh tak dia, ya, mencipta batu yang baru from nothing to something? Tak boleh juga. Maka itu adalah Tuhan palsu. Ya, jadi manusia yang disebut sebagai pencipta ataupun innovator, mereka cuma menggunakan bahan sedia ada yang Allah telah ciptakan. Ya, logam-logam, ya, mineral-mineral yang berada di perut bumi, mereka keluarkan, yang bercampur bau dengan tanah, selut dan seumpamanya, semisal logam ferrite. Maka mereka proses, ya, akhirnya daripada ore ferrite itu, maka jadilah besi. Daripada besi itu, mereka proses, jadilah pelbagai benda. Dengan izin Allah, Allah bagi mereka ilmu, mereka berfikir, Allah ilhamkan mereka, maka terhasillah pelbagai ciptaan. Ya, tetapi ciptaan itu semuanya memiliki ajal. Dan bukti yang paling jelas, manusia tak dapat memberi nyawa kepada makhluk ciptaannya. Walaupun dia buat sebiji macam manusia, sebiji macam ikan, ataupun burung-burung, sebut saja benda yang bernyawa dan hidup, sekali-kali tidak akan mampu sampai hari kiamat. Selama-lamanya abadan. Inilah dia, ya, Allah Ta'ala. Baik. B. Pengertian Tauhid Rububiyah. Sekarang lebih detail.
by definition, istilah. Pengertian dari tauhid rububiyah adalah yaitu al-iqraru bi anna Allah al-khaliqur raziqu al-muhyi al-mumitul mudabbiru li jami'il umur. Yaitu mengikrarkan. Ikrar maknanya apa? Pengakuan, penegasan. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur segala macam urusan. Jadi kesimpulan dari perkara ini adalah bila kita faham tentang tauhid ini, maka manusia akan hilang sifat keakuan, kesombongan, pengakuan mutlak. Ini usaha saya semua ni, atas kepandaian saya, atas kebijaksanaan saya. Dia tidak akan ada sifat ananiah, iaitu apa saja yang dia raih, yang dia perolehi adalah hasil jerih payahnya semata-mata. Tak. Itu semuanya adalah daripada izin Allah Ta'ala yang mengurniakan kepadanya. Ya, dengan usaha itu Allah bagi pada dia. Al-Alamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, tauhid rububiyah adalah keyakinan atas keesaan Rabb dalam hal penciptaan, memberi rezeki dan segala macam pengaturan. Ya, sama saja maksud dia. Dan di sini didatangkan beberapa definisi oleh para ulama seterusnya, iaitu Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, tauhid rububiyah adalah tidak ada pencipta selain Allah Azza wa Jal. Maka selain Allah Azza wa Jal tidak akan mampu menciptakan satu perkara pun. Beliau rahimahullah juga berkata, tauhid rububiyah adalah membenarkan bahawa Allah Tabaraka wa Ta'ala sajalah satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu. Kerana ini juga adalah bantahan untuk mengatakan bahawa Allah itu tidak ada sekutu baginya. Allah itu Esa. Sehingga Allah turunkan suratul Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu adalah Esa dia. Allahus Samad dan seterusnya. Semuanya kita telah mempelajari tentang ayat itu. It's very close with us and to us. Ayat ini selalu dibaca. Ayat itu memberikan kesimpulan, mukhtasar, ringkasan seluruhnya terhadap hal yang berkaitan tentang Allah Ta'ala. Ya, sebab itu membaca surah ini ibarat membaca separuh, 1/3 daripada Al-Quran. Kerana menjelaskan tentang tauhid. Kesimpulan pokok tauhid yang terkait tentang Allah Ta'ala. Menjelaskan tentang prinsip pokok hal tentang beriman dengan Allah Ta'ala. Yang pertamanya adalah menetapkan, menerima, mengakui, meyakini Allah dia adalah Ahad, Esa. Jadi ini menafikan segala Tuhan-Tuhan yang disembah selain daripada Allah Ta'ala. Dan inilah yang dimasukkan dalam kalimah La ilaha illallah, iaitu La ma'buda bihaqqin illallah, yang akan datang nanti penjelasan pada tauhid al-uluhiyah. Dan ini membatalkan dakwaan-dakwaan yang mengatakan ada Tuhan selain daripada Allah. Ya, kerana biologika sudah terbantah. Jika ada dua Tuhan, pasti akan berlaku pertelingkahan, perselisihan. Maka akan berlaku hilangnya keamanan dan seumpamanya. Satu kata ya, satu kata tidak. Ya, maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya, sebagaimana Allah ajar kita. Sebagaimana ada agama yang Tuhannya tak terhitung banyaknya. Ya, ada Tuhan jaga matahari, ada Tuhan jaga bumi, ada Tuhan jaga langit. Ya, ada Tuhan malam, ada Tuhan siang. Bahkan diobjekkan Tuhan mereka dengan memiliki bentuk-bentuk yang tertentu, yang Allah Ta'ala itu bersih daripada apa yang mereka sifatkan. Ya, Allah tidak memerlukan sekutu. Dan Allah sangat murka apabila dia dijadikan tandingan dengan makhluk ciptaannya. Dan menyekutukan Allah dari tiga sisi ini, ya, maka itu adalah kejahatan yang paling besar, kezaliman yang paling besar, ya, dosa yang paling besar, mendapat kemurkaan Allah Ta'ala yang paling besar. Kerana apa? Kerana Allah yang menciptakan kita. Mana mungkin tiba-tiba kita berpaling dan memunculkan bid'ah baru, mengatakan ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Dan Tuhan yang kita dakwa itu pula, ya, sebagaimana orang-orang kafir musyrikin itu, iaitu patung-patung berhala yang mereka perbuat. Dimulai pada umat Nabi Nuh AS, kemudian umat Nabi Ibrahim AS, kemudian umat Nabi SAW yang didakwahi kafir musyrikin itu. Akhirnya semuanya dapat dibenteras, dihancurkan. Namun patung-patung itu bukan hanya diibadahi di situ sahaja, tetapi di pelbagai belahan dunia telah merebak. Begitu cepatnya iblis berjaya menebar luaskan tipu dayanya agar menyembah patung-patung. Sebab itu Nabi SAW ketika ditanya,
Ya, apakah dia dosa yang paling besar? Lalu kata Nabi SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Iaitu kamu menjadikan, kamu ambil, ya, iaitu ya sesembahan selain daripada Allah, ya, seperti patung dan apa saja yang seumpama dengannya, ya, sedangkan Allah Ta'ala itu yang menciptakan kamu. Itu menciptakan kamu. Baik. Kemudian Al-Imam As-Safarani rahimahullah berkata, tauhid rububiyah adalah tidak ada pencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang mewujudkan, dan tidak ada yang abadi selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang terakhir, berkata Syekh Abdul Razzaq Afifi rahimahullah, beliau mengatakan rahimahullah, tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala hal yang Allah lakukan, serta menetapkan bahawa Allah lah, ya, pencipta segala sesuatu dan yang memilikinya. Kepada Allah lah dikembalikan segala urusan dalam hal pembahagian dan pengaturan. Jadi kesimpulan mudahnya adalah Allah Ta'ala adalah pemilik, pengatur, ya, dan pencipta segala makhluk yang berada, ya, di dunia ini. Ya, tidak ada sekutu baginya. Jadi kalau orang mendakwa mereka adalah Tuhan, seperti dalam Al-Quran ada dua tokoh yang mengatakan dia Tuhan. Siapa? Satu Namrud pada zaman Nabi Ibrahim AS. Namrud dia kata, aku macam Tuhan boleh juga memati dan menghidupkan. Ketika mana Nabi Ibrahim AS menjelaskan Robnya siapa kepada Namrud, raja yang zalim tu. Ya, lalu Nabi Ibrahim AS kata, ya, ketika mana Namrud mengatakan, aku boleh mematikan juga dan boleh menghidupkan. Ya, lalu Nabi Ibrahim AS mengatakan, ya, kalau betul kamu boleh hidup mematikan, sekarang kamu terbitkan matahari tu, ya, yang terbit daripada barat tenggelam ke timur, kamu terbit dia timur ke barat, maka terbungkamlah orang kafir itu, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Baik, C, makna tauhid rububiyah. Fadilatul Syekh Al-Faqih Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, pengertian tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah dalam hal penciptaan, ya, pemilikan, jadi penguasaan dan pengurusan. Rukun yang pertama, Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah pencipta, tidak ada pencipta selainnya. Ini wajib kita imani, kita i'tiqad bahawa Allah dia Maha Pencipta. Segala apa yang ada di dunia ini, termasuk diri kita, adalah dicipta. Kita bukan jadi sendiri. Kita adalah diciptakan oleh Allah. Bagaimana Allah ciptakan kita? Allah terangkan, kemudian dia hidup dengan nyawa, dan kemudian dia ditaklifkan dengan perintah Allah Ta'ala. Daripadanya beranak, berkembang biak, mereka menerusi proses yang alami, fitrah, iaitu di antara seorang wanita dan seorang lelaki. Kemudian daripadanya maka terhasillah, ya, bayi yang dikandung dalam rahim seorang ibu untuk tempoh yang tertentu, ya, ikut aturan, ya, ikut aturan yang telah ditetapkan, tak berubah. Ya, bermula daripada mani, ya, kemudian berubah menjadi segumpal darah, ya, seses mani, segumpal darah, ya, begitulah, ya, menjadi segumpal daging, kemudian membungkus tulang-tulang, ya, selama proses berapa lama? Iaitu 4 bulan. Kemudian ditiupkan ruh. Kemudian Allah perintahkan malaikat menuliskan baginya, ya, apa dia? 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun au sa'idun. 4 perkara. Ya. Each of us, our destiny already determined, menerusi takdir. Urusan ghaib yang kita tidak ketahui, ya, yang hanya akan diketahui bila telah berlaku, iaitu Allah telah tetapkan rezeki, ajal iaitu kematiannya, bila, di mana, bagaimana, amalnya, ya, adakah dia menjadi orang yang beramal atau kebaikan daripada itu, kecelakaan atau kebahagiaan kehidupannya, ya. Dan ketika kita lahir di dunia, kita diperintahkan oleh Allah dengan berbagai perintah, ya, perintah yang terkait urusan dunia, berusaha, bekerja, mencari rezeki yang halal. Urusan akhirat, taat terhadap segala aturan Allah Ta'ala. Baik. Jadi rukun yang pertama, Allah adalah pencipta, tidak ada pencipta selainnya.
Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ya ayuhan nas, udhkuru ni'matallahi alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzukukum minas sama'i wal ard. La ilaha illahu fa anna tu'fakun. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain dia. Maka mengapa kamu berpaling? Yang ini dari Tauhid. Surah Fatir, surah 35, ayat 3. Allah ingatkan manusia, nak nikmat tak terhitung, Allah kurniakan pada mereka. Lalu Allah tanya, ada tak memberi nikmat selain daripada Allah? Ya, sekali-kali tidak akan ada. Ya. Lalu, ya, kenapa tidak mahu menjadikan Allah sebagai Rabb yang diibadahi? Kenapa ambil selain daripadanya? Ya, satu tamparan hebat pada akal. Ya, logik dia begitu. Ya, matematik kamu tu rosak. Salah matematik kamu. Allah yang mengurniakan kamu nikmat, tiba-tiba kamu ambil makhluk yang sama tara dengan kamu ataupun lebih rendah daripada kamu sebagai Tuhan. Ini ya perkara yang illogical. Tapi syaitan berjaya ya menceriakan, mewarnai, ya, iaitu yang illogical itu yang logical. Yang logical itu jadi illogical. Hebat tak tipu daya syaitan? Sangat hebat. Sebagaimana hebatnya dia pertama kali menjatuhkan Adam AS dan Hawa AS juga guna kaedah yang sama. Ya, dengan tipu daya yang halus. Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman untuk menerangkan batilnya sesembahan orang kafir. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Maka apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak juga mengambil pelajaran? Cuba fikir, sama tak Allah yang menciptakan makhluk dengan Tuhan-Tuhan ciptaan kamu tu mencipta? Tak mencipta dia. Bahkan dia tu kamu yang cipta. Kamu yang mengangkat mereka itu menjadi Tuhan kamu. Kamu sendiri yang angkat. Ya. Kalau Tuhan yang sejati, dia sendiri yang mengangkat dirinya. Bukan diangkat oleh penciptanya. Ini cara pemikiran yang sangat rosak. Haywire. Ini cukup berbahaya. Apabila akal yang sihat telah rosak programnya. Ya, kena reprogram semula. Bagaimana nak reprogram semula akal yang telah rosak ini, yang keluar daripada jalur fitrah ini? Iaitu dengan kena calibrate dengan Al-Quranul Karim. Kena calibrate dengan hadis-hadis Nabi SAW. Itulah dia senjata yang paling ampuh. Ya, bacakan kepada mereka ayat Quran. Sampaikan mereka wasiat-wasiat Nabi SAW. Jangan guna kaedah ilmu kalam itu, yang akan lebih menyerabutkan lagi otak mereka. Ya, akhirnya tetap juga di situ mereka. Sebab akal mereka diprogram dengan cara yang salah. Jadi bagaimana nak membetulkan akal yang programnya salah? Ya, masuk program Al-Quran. Betul lah dia. Kalau masuk program selain daripada Al-Quran, seperti Aristotle punya prinsipal, rosak, haywire. Jadi makin kelam dan gelap. Kerana mengambil kaedah ya, akal manusia yang relatif berbeza-beza kecerdasannya. Tapi kalau ambil daripada Al-Quran, terang dan jelas. Kerana Allah telah ya garanti Al-Quran itu adalah bayanin nas. Al-bayan, Al-Furqan, Al-Hujjah. Nampak tak? Ya, Allah Ta'ala adalah satu-satunya pencipta. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu sekaligus menetapkan takdirnya. Tu. Ya, Allah cipta, Allah tetapkan takdir. Aturan. Ya, matahari, aturan kamu begini. Bulan, aturan kamu begini. Ya, planet-planet di Bima Sakti, di angkasa raya, begini. Ya, bintang-bintang, begini. Pohon-pohon, begini aturan kamu. Bila sampai waktu, berbunga, berbuah. Ikut aturan musim. Angin, fungsi kamu adalah untuk menjadi ya, pelengkap dalam ekosistem alam. Pada waktu pohon-pohon berbunga, kamu bertiup. Ya, pindahkan bunga-bunga itu agar dia boleh berdebuga dengan pohon-pohon yang lain. Ya. Ilmu sains telah membuka tabir yang lebih luas terhadap kebesaran Allah Ta'ala. Lebih tahqiq tauhid dia ahli sains ni sepatutnya. Bila dia kaji tentang sains, tak kiralah cabang apa pun, maka dia akan nampak betapa benarnya apa yang Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Tengok ekosistem alam tadi. Ya, angin ada fungsinya. Rupanya angin, ya, salah satu fungsinya adalah membantu pendebungaan bunga-bunga di antara pohon-pohon. Begitu juga serangga, kumbang-kumbang, ya,
madu pula, lebah dan sebagainya. Semua ada fungsi. Ulat-ulat yang busuk itu juga berfungsi untuk melakukan iaitu composition, decompose, ya, proses peleraian dan penguraian daripada sampah sarap yang belum terurai, maka diuraikan oleh ulat-ulat yang ada di dalam bumi. Keluar mereka itu, lalu makan-makan, keluar najis mereka, akhirnya terurai, berlakulah proses decomposition, decompose. Terhasillah akhirnya baju. Dan begitulah, tak terhitung banyaknya. Jadi sepatutnya orang-orang yang cerdas dalam ilmu dunia, mereka sepatutnya orang yang paling beriman dan bertakwa kepada Allah. Kerana bukti je, Allah bagi, buka, singkap satu-satu ilmu. Doktor umpamanya mengkaji tentang anatomi tubuh badan sampai urat halus-halus, bilion-bilion. Ya, tak sepatutnya mereka itu kufur kepada Allah. Tak sepatutnya mereka itu tidak memiliki sifat takut yang bersangatan terhadap Allah. Kiaskanlah kepada apa saja profesion dunia, sepatutnya mengantarkan kepada ketakwaan. Sebab itu ayat-ayat ini bila menyebutkan tentang penciptaan, apa yang Allah perbuat, hujungnya akan bawa kembali kepada apa? Kepada Allah. Kerana kamu telah menyaksikan bukti kebenaran itu. Ya. Pada diri kamu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Quran sebut. Pada diri kamu, kenapa kamu tidak memerhatikan? Ya, betapa uniknya Allah ciptakan kita. Contoh, cuba kita kaji. Kenapa Allah ciptakan kita ada satu mulut, dua telinga? Kenapa Allah tak jadikan kita ada dua mulut, satu telinga? Biological, immediate, common sense, mudah. Supaya kita lebih berikan perhatian untuk mendengar daripada banyak berbicara. Nampak? Tapi kenyataannya orang lebih banyak berbicara daripada menjadi pendengar. Attentive listener. Orang bercakap, dia pun bercakap. So, siapa nak dengar? Itulah timbulnya salah faham, pertelingkahan, perselisihan. Bayangkan kalau Allah ciptakan dua mulut, ada satu telinga, maka dunia tak akan pernah sepi sepanjang malam, sepanjang usia dunia. Sebelah mulut letih, sebelah mulut take over. Ataupun dua-dua sekali berbicara. Nampak? Itu biological. Ya, kita boleh buat andaian seperti itu. Jadi kita nampak hikmah. Ya, maha besar engkau ya Allah, maha agung engkau, maha teliti ciptaanmu ya Allah. Allah jadikan hidung kita ada dua serombong ni. Ya, serombong ni pula mengarah ke bawah mancungnya. Kenapa Allah tak ciptakan mancung tu naik ke atas, bulat dua tu duduk atas? Kenapa di bawah? Ini dia panggil foolproof system. Error free. Mistake proofing. Ya, dalam bahasa Jepun dia panggil pokayoki. Self preventive. Ya, bayangkan kalau Allah ciptakan hidung kita dua di atas, apa jadi? Masuk habuk. Kalau hujan masuk air, kena pasang payung kecil pula. Tapi Allah letakkan di bawah. Ya, tak perlu apa-apa. Semua self, ya, defend. Ya, ini preventif. Walaupun dia open, tapi dia terjaga. Lihat mata kita, Allah ciptakan dua. Ya, dia ada self protection. Apa-apa unexpected object nak penetrate ke mata, automatically dia click. Dia self defend. Selamat mata kita secara urufnya. Betul kan? Tengok telinga ni, telinga. Ada dua telinga, ada cuping ni. Cuba buang cuping tengok, lawa tak? Pasti cacat. Ya, tengok lubangnya. Sebelum ada lubang tu ada pula lagi filter sistem ni. Ya, yang tutup dia. Ya, nak jaga daripada apa-apa unexpected, unwanted material, foreign, particle, whatever, serangga ke daripada masuk. Masya Allah. Dan lihatlah seluruh bentuk tubuh kita ini. Ya, tak terhitung banyaknya ya faedah-faedah yang Allah jadikan jari, kaki dan sebagainya. Ya, dan kiaskanlah kepada yang lain. Jadi ciptaan Allah mencakup perbuatan apa saja yang dilakukan oleh makhluk. Kerana itulah termasuk kesempurnaan iman kepada takdir adalah mengimani bahawa Allah Ta'ala adalah pencipta semua perbuatan para hamba. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat itu. Surah As-Saffat, surah 37 ayat 96. Jadi Allah apabila menciptakan makhluknya, Allah telah menetapkan takdir bagi setiap ciptaannya. Maknanya apa? Telah diletakkan ketetapan, fungsi dan peranan masing-masing dan aturan perjalanan kehidupan masing-masing. Ya.
Cuma bezanya kita manusia, Allah wajibkan kita untuk melakukan ketaatan dan diberi pilihan. We have our own free will to choose. Jalan menuju syurga, jalan menuju neraka. Dengan certain explanation, very detail, dan certain requirement, very specific, which we need to follow. Iaitu menerusi arahan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, menerusi perantara Rasul SAW. Baik. Jadi, bahawasanya perbuatan hamba adalah hasil dari kehendak yang kuat disertai kemampuan yang sempurna. So we have our own right. We have freedom to choose. We have freedom to choose. Between stimulus and response, you have freedom to choose. Stimulus and freedom, you have freedom to choose. Between stimulus and response, maknanya apa? Di depan kita ada pilihan, maka kita boleh pilih. Kita nak buat keputusan, kita nak yang mana. We can choose by our own free will. Itu. Kita boleh nak jadi mukmin. Seseorang itu boleh nak jadi mukmin, boleh nak jadi kafir. Dia yang memilih. Bagaimana dia memilih? Telah diberikan ilmu tentang itu, pengetahuan. Dan Allah Azza wa Jalla adalah pencipta sebab yang sempurna sekaligus juga pencipta yang disebabkan. Jika anda bertanya bagaimana kami mengatakan Allah itu sendirian dalam mencipta sekaligus kami katakan bahawa suatu ciptaan itu terkadang bukan Allah yang mencipta. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang terbaik dari para pencipta. Al-Mu'minun surah 23 ayat 14. Juga sebagaimana sabda Nabi SAW tentang para pelukis. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtu. Dikatakan pada mereka, para pelukis, hidupkanlah apa yang kamu ciptakan. Ini salah satu perkara yang hendaknya dielakkan oleh sesiapa saja yang profesion melukis. Jika mereka melukis makhluk bernyawa nanti di negeri akhirat, Allah akan perintahkan mereka untuk bernyawa. Maka tinggalkanlah profesion tersebut. Kerana banyak lagi profesion di atas muka bumi ini. Kalau nak lukis pun lukis benda mati, alam sekitar ke dan sebagainya. Jawapan atas pertanyaan ini, bahawasanya pencipta selain Allah Ta'ala tidak menciptakan seperti ciptaan Allah Ta'ala. Ia tidak mungkin mewujudkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada, dan ia tidak dapat menghidupkan yang telah mati. Penciptaan yang dilakukan oleh selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanyalah berubah dari satu sifat ke sifat lainnya. Itu pun semuanya adalah ciptaan Allah Ta'ala. Ini kita dah sebut tadi. Manusia juga mencipta. Dipanggil pereka cipta. Reka kereta, reka kapal terbang, macam-macam. Tapi daripada perkara yang dah ada, diolah, diubah suai. Daripada logam tadi, daripada kayu umpamanya, pohon, ditebang, dijadikan papan, tiang, lalu dibentuk menjadi bangunan, rumah dan seumpamanya, alatan perabot dan berbagai lagi. Maknanya benda dah sedia ada. Dia punya raw material tu adalah ciptaan Allah. Kemudian mereka pun mengubah suai. Ubah suai itu pun dengan ilmu yang Allah kurniakan kepada mereka. Allah bagi akal ini. Dan Allah telah sebut tentang perkara itu. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang menciptakan kamu daripada tanah. Asal itu Adam AS. Untuk apa? Untuk memakmurkan dunia, mengolah dunia ni. Allah bagi keistimewaan pada manusia yang hidup di bumi ini untuk menikmati segala apa yang ada di atas muka bumi. Dan sifat manusia tak pernah berpuas hati dengan apa yang ada. Dia akan cari perkara-perkara baru. Dan Allah beri ilham kepada mereka berfikir bagaimana nak memanfaatkan pohon-pohon, sayur-sayuran, buah-buahan. Maka dia olahlah buah-buah itu. Daripada buah, contohnya buah apa? Sebut saja buah anggur. Lalu mereka olah menjadi air yang boleh diminum, diperah airnya. Kemudian diolah boleh jadi dikeringkan jadi kismis. Diolah yang ekstrim sekali menjadi arak. Jadi liquor yang mahal harganya bergantung kepada proses dan simpanannya. Diolah dengan pelbagai, boleh dijadikan ingredient dalam kek, dalam makanan dan pelbagai lagi. Maka analogikanlah kepada yang lain, tak terhitung. Semuanya adalah daripada Allah. Allah yang mengilhamkan. Kalau Allah tak izinkan, akal tak akan boleh berfungsi untuk menerobos inovasi-inovasi baru. Tapi Allah dah bagi apa? Bagi keistimewaan pada manusia ni, akalnya sentiasa progresif, dinamik, hidup. Dia bukan statik, akal manusia. Dia makin lama makin baju dia, cara berfikir dia.
makin banyak penemuan. Kerana sifat manusia ni yang mendorong untuk berfikir menghasilkan penemuan baru. Kerana manusia tak pernah merasa puas dengan apa yang ada. Mereka akan cari. Ya, sehingga kerana apa? Sifat nafsu manusia tak pernah terpuaskan. Dulu manusia nak bergerak dari satu jarak ke satu jarak mengambil masa bulanan, puluhan hari. Berjalan kaki awalnya. Kemudian dapat ilham menjinakkan haiwan liar naik di belakangnya, semisal kuda, keldai, unta. Kemudian ya, mulalah terbuka akalnya, terhasillah kereta pertama, kereta kuda. Kuda yang di depan dibuat kereta, lagi rehat duduk, boleh ramai naik. Dan sekarang ya, pelbagai bentuk jenis kenderaan. Seolah-olah bumi itu dilipat cepat sekali. Perjalanan yang memakan masa berbulan-bulan hanya ditempuh dalam masa berhari-hari, bahkan dalam masa sehari. Bahkan tak lama lagi, barangkali dalam 2 jam, 3 jam ia boleh sampai ke Mekah untuk menunaikan haji. Kerana teknologi itu dari masa ke semasa Allah buka sedikit demi sedikit, dengan syarat manusia berfikir. Allah bagi. Kerana dalam urusan dunia ni Allah bagi full authorized untuk mengolah. Cuma ditetapkan beberapa garis panduan. Ya, dalam urusan muamalah, urusan mengimarahkan dunia ni, it's open, unlimited. Ya, fikirlah sehabis fikir. Ya, because dalam urusan dunia ni there's nothing impossible. Everything you can turn it become possible. Manusia boleh terbang? Impossible. No, it's not impossible. Yes, impossible at that time, but not in future. Akhirnya menjadi reality. Manusia boleh terbang. Ya. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan tentang urusan dunia ni, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu dalam urusan dunia, kamu lebih tahu. Ya, usahalah, fikirlah. Ya, tapi jangan dipisahkan dengan pencipta, pemilik, iaitu Allah Ta'ala. Sebab itu makin banyak kamu berfikir, makin terbuka pintu-pintu rahsia urusan dunia, maka sepatutnya makin dekat kamu dengan Allah Ta'ala. Baik, seorang perupa misalnya, apabila ia melukis suatu gambar, pada hakikatnya ia sama sekali tidak akan membuat sesuatu yang baru. Ia hanya mengalihkan suatu bentuk ke bentuk lainnya. Seperti ia mengalihkan tanah menjadi bentuk burung atau ke bentuk unta. Seperti juga membuat lembaran putih menjadi gambar berwarna-warni. Adapun semua bahannya adalah ciptaan Allah Azza wa Jal. Kertas putihnya juga ciptaan Allah. Inilah perbezaan antara ciptaan yang dinisbahkan kepada Allah Azza wa Jal dengan ciptaan yang dinisbahkan pada makhluk. Kerananya Allah Tabaraka Ta'ala merupakan satu-satunya pencipta. Inilah dia rukun pertama dalam mengimani Tauhid Ar-Rububiyah. Allah dia adalah Al-Khaliq. Kita walaupun dinamakan pencipta, tapi nisbah. Nisbinya apa? Apa yang kita ciptakan hanyalah bersifat sementara dan ada contohnya. Ya, contoh dan sumbernya, bahan asal. Kita tidak boleh mewujudkan benda yang daripada tiada kepada ada. Betul kan? Kita hanya mewujudkan daripada benda yang ada kepada bentuk yang telah berubah, berbeza. Rukun yang kedua, Allah Azza wa Jalla adalah sang pemilik, adalah pemilik ciptaannya. Termasuk dari Tauhid Ar-Rububiyah adalah mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam hal kepemilikan. Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah satu-satunya pemilik sebagaimana firman-Nya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Mulk 67 ayat 1. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Ask them. Ya, Allah perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ask them, your tribes, kafir musyrikin itu. Siapa? Ya, siapakah yang di tangannya berada segala kekuasaan terhadap sesuatu? Dia melindungi dan tidak ada dapat yang dilindungi dari azabnya, jika kamu sekalian mengetahui. Surah Al-Mu'minun, ya, surah 23 ayat 88. Jadi ayat ini nak ketuk akal dia berfikir. Then put on their side tu, patung tu yang kamu jadikan Tuhan. Dia boleh tak melindungi diri dia? Jangankan diri dia, jangankan diri kamu, diri dia pun dia tak boleh defend. So di manakah letaknya akal kamu itu? Wahai orang yang berakal, kamu ni waras ke tidak? Maksudnya begitu. Ya, macam ni lah. Ketika kita menegur orang-orang yang meminta kepada orang mati, yang dianggap wali keramat, Tok Syekh, mana akal kamu? Ya, ketika dia mati, si alim tersebut, adakah dia memandikan dirinya sendiri? Adakah dia mengkafankan dirinya sendiri?
Adakah dia menyolati jenazahnya sendiri? Adakah dia menghantar dirinya ke kuburan sendiri? Adakah dia adakah dia berbagai lagi lah? Adakah dia buat semua? Tak, kamu yang hidup. Kenapa kamu meminta kepada dia? Dia mati. Sedangkan ketika dia mati, dia berhajat pada kamu. Ni. Di mana akal waras kamu itu diletakkan? Mintalah yang tidak mati, yang kekal hidup selama-lamanya. Siapa? Allah. Sebab itu ayatul kursi itu menampar wajah-wajah orang seperti itu, yang mengaku Islam tapi menyimpang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul al-qayyum. Al-hayyu al-qayyum. Allah dialah yang maha hidup, maha berdiri sendiri, dalam menguruskan seluruh ciptaannya. Tiba-tiba kamu berpaling, kamu ambil orang mati sebagai tempat untuk diibadahi, tempat meminta, tempat melakukan perayaan. Waras ke tidak kamu ni? Ni ayat 7 pada orang kafir. Tapi orang-orang yang mengaku beriman, berpenampilan menakjubkan, tapi amalan menyimpang, sesat, bahkan boleh membawa kepada kekufuran. Maka pemilik segala sesuatu yang mutlak, umum dan menyeluruh hanyalah Allah Azza wa Jalla semata. Adapun penisbahan kepada selain Allah hanyalah penisbahan secara penyandaran. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan adanya kepemilikan pada selainnya, sebagaimana firman-Nya, "Au ma malaktum mafatihah," atau yakni di rumah yang kalian miliki kuncinya. Surah An-Nur surah 24 ayat 61. Juga firman-Nya, "Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin." Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 6. Dan selain itu dari dalil-dalil yang menunjukkan bahawa pada selain Allah pun ada kepemilikan. Namun kepemilikan tersebut berbeza dengan kepemilikan Allah Azza wa Jalla. Kepemilikan makhluk itu terbatas, terikat dan tidak menyeluruh, terhad dan tidak kekal pemilikan makhluk, betul kan? Sebuah rumah apabila dimiliki oleh Zaid, maka rumah tersebut bukan milik Ammar. Sebaliknya, rumah yang dimiliki oleh Ammar, maka itu bukan milik Zaid. Ini merupakan pemilikan yang terikat. Kita semua adalah milik Allah. Sebab itu diajar bila kita mati, diucapkan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni adalah daripada Allah, milik Allah. Dia akan kembali kepada pemiliknya, iaitu Allah Ta'ala. Sampai masa kita akan mati. Allah bagi kita nyawa certain period of time. Ada expired date. Tak boleh kita nak panjang, tak boleh kita nak pendek. Takdir dah tetap seperti itu. Buatlah macam mana pun, makanlah ubat sihat, berbagai exercise nasihat malam. Bila sampai masanya mati, boleh tak kita rancang, oh ya Allah, saya nak panjang usia sampai 150 lah, target saya. Boleh? Tak boleh. Cuma kita minta kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah usiaku dalam ketaatan kepadamu. Mati di atas ketaatan. Itulah. Kalau nak spesifik, ya Allah, panjang usia aku 200 tahun. Ada orang doa begitu? Tak. Sebab dah luar daripada aturan kebiasaan. Jadi kita semua milik Allah. Sebab itu apa saja kurniaan Allah kepada kita, Allah ajar kita ucapkan, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja nikmat yang ada pada kamu itu semuanya daripada Allah. Kamu tu hanya sebagai pengamanah. Dan setiap apa yang diamanahkan kepada kamu akan dipersoal-jawab, dipertanggungjawab di negeri akhirat. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya terhadap nikmat-nikmat yang Allah kurniakan pada kamu. Di mana? Di negeri akhirat. Baik. Kerana itu setiap manusia tidak boleh mengeluarkan harta yang ia miliki melainkan pada hal-hal yang Allah izinkan. Sebab dia terhad, terikat dengan undang-undang yang ditetapkan oleh Allah. Yang ia miliki melainkan pada hal-hal yang Allah izinkan. Contoh di sini, Nabi SAW melarang sikap idha'atul mal, iaitu menghambur-hamburkan harta, boros. Allah bagi kita harta, orang kaya kita, 7 keturunan tak habis. Tapi ada aturan. Apa aturan? Tak boleh membazir, tak boleh digunakan untuk perkara kemungkaran. Ada hak dalam harta, iaitu sedekah yang wajib, zakat dan sedekah yang sunat. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan janganlah kamu serahkan harta, yakni mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, kepada orang yang belum sempurna akalnya, yang harta itu dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.
Berilah mereka belanja dan pakaian yakni dari hasil harta itu, serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Surah An-Nisa, surah keempat ayat 5. Ini adalah menunjukkan tentang amanah harta. Ya, iaitu anak yatim umpamanya. Dia mati, dia mati. Mak ayah dia mati, dia dapat harta. Dia belum cukup umur, tak tahu macam mana nak menguruskan harta. Maka ada pengamanah on behalf, aturkan. Ya, mesti dilakukan dengan amanah. Tunaikan hak dia. Bila dia sampai tahap mukallaf, maka diserahkan kembali kepadanya untuk dia mengurus dan mengatur. Tu. Ini adalah dalil bahawa pemilikan manusia itu sifatnya terbatas dan terikat. Berbeza halnya dengan sifat pemilikan Allah Subhanahu Wa Taala yang umum, menyeluruh dan mutlak. Allah melakukan apa saja yang dikehendaki, Allah tidak ditanya, sedangkan mereka lah yang akan ditanya. Baik, yang terakhir, rukun ketiga dalam perbahasan C ini, iaitu makna tauhid ar-rububiyah. Rukun ketiga terkait tentang ar-rububiyah Allah Ta'ala, iaitu dari rukun tauhid rububiyah adalah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu sendirian dalam mengurus. Ya, Allah bersendiri dalam mengurus takbir ciptaannya. Dia tidak memerlukan partnership, ya, sebagaimana makhluk dalam menguruskan kerajaan ke organisasi pemerintahannya. Tak jalan dia seorang, die standing dia. Ya, yang maha suci Allah Ta'ala daripada keserupaan dengan makhluknya, ciptaannya yang sangat lemah, yang berhajat kepadanya. Ya. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurus ciptaannya, yang mengurus urusan langit dan bumi, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahar yatlubuhu hathithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Telah berlalu penjelasannya tadi, ya, tentang Allah menjelaskan tentang pengaturan, ya, yang dilakukan mutlak oleh dirinya sendiri, tidak ada campur tangan daripada sesiapa pun. Ya, cumanya apa? Allah Ta'ala memerintahkan makhluk ciptaan yang satu ini, iaitu para malaikat, ya, memberi tugas. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala, ya, yang berkuasa penuh keseluruhannya. Ini merupakan pengurusan yang bersifat menyeluruh. Tidak ada sedikit pun yang terluput dan terlewat, yang terlepas, yang teralpakan. Adapun pengurusan yang ada pada sebahagian makhluk seperti manusia, yang mengurus hartanya, kenderaannya, pembantunya dan selainnya, maka sifatnya lemah dan terbatas, yang terikat dan tidak mutlak. Inilah betapa benarnya ketika Allah menyifatkan tentang makhluk ciptaannya, khuliqal insanu dha'ifa. Allah dah sebut awal-awal dalam Quran, aku ciptakan tu. Kita ni Allah ciptakan manusia ni dhaif, lemah, ya, fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu tu fakir, lemah, miskin, tak memiliki apa-apa. Lahir pun dalam keadaan tak berpakaian, telanjang bulat, bogin. Bangkit di negeri akhirat pun dalam telanjang bulat. Apa yang kamu bawa? Iaitu kamu itu fakir. Itulah bukti kefakiran manusia. Datang ke dunia dalam keadaan fakir, kembali kepada Allah pun dalam keadaan fakir. Ya, Allah dia maha kaya. Ya, Allah maha kaya lagi maha terpuji, dan kamu berharap kepada yang kaya. Berharap kepada ihsan Allah Ta'ala di dunia. Berharap juga ihsan Allah Ta'ala di negeri akhirat ketika kamu berdiri yauma yakunna li rabbil alamin. Yauma yakun, hari ketika mana kamu berdiri di hadapan Allah untuk menunggu proses, ya, perhitungan. Ini merupakan pengurusan yang bersifat menyeluruh, tidak ada sedikit pun yang terluput dan terlewat ataupun terlepas. Adapun pengurusan yang ada pada sebahagian makhluk seperti manusia mengurus hartanya, kenderaannya, pembantu dan sebagainya, itu tidak mutlak terbatas. Bahkan tampak sekali di situ banyaknya sisi-sisi kelemahan. Ya, maka nampaklah dengan ini benarnya ucapan kami, sesungguhnya tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah Ta'ala dalam hal penciptaan, pemilikan dan pengurusan. Inilah tauhid ar-rububiyah. Ya, demikianlah perkataan, ya, Fadilatul Syekh, ya, Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Fiqhul Ibadah, iaitu terhadap jawapan pertanyaan nombor 8 yang diletakkan di sini oleh penyusun kitab ini. Jadi kesimpulannya, tauhid rububiyah memiliki 3 unsur, iaitu 3 perkara, 3 prinsip, 3 pokok. Yang pertama, bila disebut tentang mengimani ar-rububiyah Allah Ta'ala, iaitu seorang hamba hendaklah mengikrarkan, iaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala
dalam hal penciptaan, yang maknanya adalah keyakinan manusia bahawa tidak ada satu pun pencipta selain hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, mengesakan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hal kepemilikan, yang maknanya adalah meyakini bahawa tidak ada yang memiliki makhluk kecuali zat yang menciptakan mereka semua. Itulah Allah. Dan yang ketiga, mengesakan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hal pengurusan, pentadbiran, pengaturan, yang maknanya adalah keyakinan manusia bahawa tidak ada yang mampu mengurusi segala perkara kecuali hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kesimpulan ketiga-tiga ini adalah iaitu mengesakan Allah, iaitu mentauhidkan Allah dari sisi apa? Dari sisi segala perbuatan Allah Ta'ala, iaitu dari sisi af'al Allah Ta'ala. Allah dia maha berbuat, fa'alul lima yurid. Ya, Allah dia maha berbuat apa saja yang dia buat, dan semua perbuatan Allah adalah baik belaka. Tidak ada kurang, tidak ada cacat. Ya, tidak ada perkara-perkara yang mendatangkan perkara yang tidak baik. Walaupun nampak tidak baik, seperti contoh virus itu, betul kan? Coronavirus. Kalau di sisi pandangan manusia mata mengatakan itu adalah perkara yang merugikan, betul kan? Ya, perkara yang tidak disukai. Tetapi bagi orang yang memiliki pandangan mata hati yang tajam, khususnya bagi orang-orang mukmin, tak lain dan tak bukan cukup satu saja pandangan mereka, tak lain dan tak bukan Allah yang mendatangkan peringatan agar hamba-hamba yang lalai agar segera kembali bertaubat menjadi hamba yang sejati kepada Allah. Barang siapa yang berjaya melepasi ujian ini, maka sungguh dia adalah orang yang meraih kejayaan dan kebahagiaan hidup. Ini pentingnya melihat sisi af'al Allah. Segala apa yang Allah lakukan semuanya baik. Ya, tidak ada kekurangan sedikit pun, walaupun perkara itu pada pandangan manusia adalah buruk, seperti penyakit, kekurangan, kesulitan hidup, kekurangan makanan, naiknya harga minyak, naik harga minyak. Sebenarnya di sebalik itu ada pelajaran yang sangat berguna bagi orang yang beriman. Ya, Allah nak memperingatkan kepada kita bahawa kebahagiaan akan bertukar menjadi kesedihan, kesenangan bila-bila masa boleh bertukar menjadi kesulitan. Maka apa yang perlu kamu bertindak dalam dua situasi yang bertentangan itu, tak lain dan bukan, kembalilah kepada Allah. Mohonlah kepada Allah agar Allah berikan ketenangan, kelapangan, kecukupan, dan keluar daripada segala kesulitan ujian yang Allah sendiri datangkan. Dan di situ tak terhitung banyaknya hikmah. Salah satunya tentu selama ini kita lalai, dibuai dengan kenikmatan hidup dunia sehingga lupa kewajipan kita kepada Allah. Hari-hari wirid kita dunia, dunia, dunia. Duit, duit, duit. Emas, emas, emas. Ya, saham, saham, saham. Simpanan, simpanan, simpanan. Kereta, kereta. Rumah, rumah. Makan, makan, minum, jalan, jalan. Semua. Ya, bila Allah datangkan sedikit ujian, itu adalah kebaikan bagi orang yang melihat semula. Self-evaluation, self-reflection. Ada peringatan daripada Allah atas kealpaan. Allah nak panggil kita kembali kepadanya. Maka dengan itu kita akan menjadi orang yang beruntung, selamat. Wallahu a'lam. Selesai untuk penjelasan pada hari ini. Untuk siri yang pertama dalam bab yang kedua, memahami tauhid rububiyah. Kita berhenti pada sub perbahasan C, makna tauhid rububiyah. InsyaAllah kita akan masuk nanti perbahasan D, dalil-dalil tentang tauhid rububiyah. Dalil dari sisi wahyu, iaitu Al-Quran, dari sisi hadis, dari sisi dalil fitrah, dalil penciptaan manusia, dalil fenomena alam. Tak terhitung banyaknya. Kalau di dalam ayat Al-Quran tak terhitung. Sehingga ada di antara ulama yang membahaskan secara very detail, very komprehensif tentang tauhid rububiyah. Dibawakan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Semisal, tak lain dan tak bukan, Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Begitu juga ulama yang datang kemudian seperti Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah dalam kitabnya. Nanti kita akan datangkan penjelasannya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.